Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So, untuk segmen kisah seram kita pada video kali ini, ada lagi beberapa kisah yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. So guys, untuk kisah yang pertama ni, dialami sendiri oleh pengirim kita yang aku beri dia nama gelaran sebagai Joe. Dan dia tak letak nama dalam email tu. Jadi aku panggil dia Joe lah. Joe ni, dia bekerja di salah sebuah syarikat penghantaran terbesar di negara kita. So di mana dia ni bekerja, tempat kerja dia ni, branch dia ni terletak di Selangor. Di mana kisah ni bermula apabila dia diarahkan ataupun ditugaskan untuk menghadiri satu sesi latihan ataupun kursus lah, kita panggil kursus, di mana tempat kursus dia ni terletak di Bandar Baru Bangun. Sesampainya dia di tempat kursus ni, setelah dia daftar nama dia, daftar nombor plate kenderaan dia, dia akan diberi satu kunci. Kunci tu kunci bilik lah, kunci bilik dia. Dan dipendekkan cerita, dia pun naik ke bilik dia dan dia tengok koridor waktu tu gelap lah, sebab dia sampai pun dah dekat pukul 7 lebih, dekat maghrib kan. Jadi dia sampai, dia tengok koridor dia tu lampu tak buka, dan dia satu, korang bayangkan koridor ada bilik dan di bahagian ujung dia ada tandas. So siapa nak mandi akan keluar lah dan ke tandas ujung ni. So sampai je dia ke bilik dia, dia pun buka pintu macam biasa dan dia bagi salam. Itu adalah rutin dia. Setiap kali dia menghadiri kursus di situ, itulah rutin yang dia akan buat. Dan selepas dia memberi salam, dia ada rasa satu angin ataupun boleh kita katakan angin lah. Tapi nak kata angin tu kuat tak juga. Sebab angin tu macam lembut je. Lalu dekat dia, menghala keluar bilik. Mana daripada bilik, keluar. Langgar dia. Jadi dia rasa macam, okey, dia dah rasa tak sedap hati. Perasaan dia time tu dah macam tak sedap lah kan. Dan dia tengok pun waktu tu tingkap tutup ketiga-tiga dia. Dan tingkap dia pula, tingkap jenis yang bukan nako yang sekeping tu, bukan. Tingkap dia jenis tingkap yang buka macam tu kan. Jadi so okey lah. Dia pun tengok langsir pun tak bergerak. Jadi angin tu datang daripada mana. Dan mungkin juga angin yang terperangkap dalam tu kot. Dia terfikir macam tu. Dia just fikir positif lah. Dia buka pintu dan angin daripada dalam bilik tu keluar. Dia pun masuk. Waktu tu pun nak dekat maghrib. Jadi dia pun ambil barang-barang mandi dia untuk mandi. Jadi dia berjalan pergi ke arah tandas. Dia masuk ke dalam tandas dan dia perhatikan di lantai bilik air pada waktu tu, dan lantai tandas serta sinki, lebih kurang ada dalam 4 sinki macam tu, bersebaris kan. Dia tengok semua tu kering. Maknanya tak ada orang guna lagi lah tandas tu. Mungkin belum ada lagi yang bilik-bilik lain belum ada orang duduk lagi. Jadi dia pun mandi macam biasa, and then dia bersiap untuk solat maghrib. So guys, pada waktu dia menunaikan solat maghrib, di mana waktu tu dia angkat takbir, dia kata pada rakaat pertama tak ada apa-apa sangat lah, just sunyi kan, sebab kawasan tu ataupun lorong dia tu belum ada orang lagi. Satu line dengan dia tu belum ada orang, jadi senyap lah. Dan dia pun solat macam biasa. Pada rakaat kedua, sewaktu dia membaca Al-Fatihah, dia terdengar ada seperti bunyi nafas yang tersekat tau. Macam, ini sebagai contoh lah macam macam tu. Macam suara perempuan tau. Jadi dia dah macam terdetik dah. Tapi dia kata mungkin itu perasaan dia ataupun dia salah dengar. Sebab sunyi, keadaan terlalu sunyi, jadi apa-apa bunyi pun boleh jadi bunyi macam tu. So dia teruskan juga, tak ada apa-apa, dia teruskan juga solat dia. Ketika dia rukuk, dia bangun, didengar lagi bunyi tu. Macam gitu, di belakang dia. Jadi dia kata bunyi tu macam makin kuat, macam makin dekat dengan dia lah. So dia pun sujud, dia bangun, dia sujud lagi. Dia duduk antara dua sujud, di mana pada waktu tu dia berada di rakaat yang kedua lah. So tengah-tengah dia baca tu, dia dengar lagi bunyi tu macam
macam tu. Tapi lagi dekat, semakin dekat. Dan pada waktu tu dia teruskan juga solat dia tu sebab lagi satu rakaat gitu kan. Tapi dalam hati dia dah takut, tak payah cakap lah, sebab sekali mungkin salah dengar, ni sampai 3 kali. Jadi pada rakaat terakhir, waktu daripada dia bangun dan dia terus solat dia, tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa bunyi lagi yang dia dengar. So dia kata okeylah, tak apa. So dia sujud, dia duduk di tahiyat akhir pada waktu tu. Tengah-tengah dia membaca tu, surah tu, bunyi yang tadi dekat belakang ni dah berada di sebelah telinga. Dia tengah solat ni kat sini, sebelah telinga dia. Ini yang ditulis dalam email lah. Dan waktu tu dia terus macam menepis tau, macam mungkin tangan dia cuba nak tepis apa yang ada di sebelah dia, tapi tak ada apa-apa. And then dia pun bangun, ambil kunci motor dia. Waktu tu dia bawa, kenderaan yang dia bawa adalah motosikal. Dia turun dan kemudian dia start motor, dia keluar. Dia telefon sahabat dia yang duduk berdekatan dengan area Bangi juga. Jadi dia duduk, dia ajak makan kan, dia ajak lepak semua. So dalam lebih kurang pukul 10 lebih macam tu, ataupun pukul 9 lebih, dia nak kena masuk balik. Sebab sebelum pukul 11 dia kena masuk balik. Kalau tak macam-macam lah, dia kena jawab kod dengan polis bantuan yang jaga tu. Jadi dia balik, lepas dia minum apa semua, kawan dia pun dia bagi nasihat, cakap buka lah ayat-ayat suci sewaktu tidur kan, untuk mengelakkan lagi gangguan. Dan mungkin juga bilik tu dah lama tak digunakan, ataupun dah lama khusus tak diadakan di situ. Jadi sebelum dia tidur, dia ambil wuduk, dia kata, dan dia buka ayat-ayat suci Al-Quran, and then dia tidur. Tapi sewaktu dia tidur ni, yang menghairankan dia dengar ada bunyi pintu terbuka, macam sibuk tau line dia tu. Sedangkan satu lorong dia tu hanya dia seorang je, di tingkat 3 ni dia seorang je. Tapi dia just endahkan je, dan kemudian dia tidur sampai keesok paginya. Dia bangun, dia bersiap untuk pergi menghadiri kursus tersebut. Dan di malam-malam yang berikutnya, sebab dia hanya kursus tu selama 2 hari, jadi untuk malam yang berikutnya tu dia tak ada kena apa-apa lah. Tapi gangguan yang paling teruk katanya waktu dia solat tadi lah. So dia mengganggu time solat kan. Lagi pula dia bunyi tu daripada mungkin perlahan, tiba-tiba semakin kuat dan sampai ke sebelah telinga lah. So guys, untuk kisah yang kedua ni dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Ainul. Ainul ni dia bekerja sebagai nurse ataupun jururawat senior di salah sebuah hospital yang terletak di Negeri Sembilan, di mana dia tinggal di Negeri Sembilan lah. So dia sebagai jururawat, dia cakap terkena gangguan ni adalah perkara biasa, sebab hospital pun kita pun tahu tempat dia jenis macam mana kan. Dan tambah pula hospital yang dia jaga ni salah satu hospital yang lama, jadi benda-benda macam tu tak asing lah bagi dia. Tapi dia cakap ada satu gangguan yang memberikan kesan kepada diri dia, di mana dia sebelum tu tak adalah seorang yang penakut sangat, sebab dia pun nurse senior kan. Dan dia menjadi seorang yang agak penakut selepas kejadian. So di mana kejadian ini berlaku, pada waktu tu dia mendapat banyak aduan di satu section ward ni. Waktu tu dia ditugaskan untuk menjaga ward pembedahan, di mana di ward ni semua pesakit wanita terletak di situ. Jadi dia ada section A, B, C, D. Di setiap section ni terletak 8 katil, 4 secara berdepan. So kita dapat bayangkan macam tu lah. So makcik ni dia berada di section yang tengah-tengah, di mana mungkin section C lah kot. Jadi di section C ni pada waktu tu hanya ada lebih kurang 6 orang saja di ward tu. Maknanya 4 di sebelah sini, 4 di sebelah sini. Di sebelah sini penuh semuanya, dan di sebelah sini hanya ada 2 pesakit saja, dan ada 2 katil kosong. Okey.
Dia mendapat banyak aduan daripada pesakit-pesakit yang di section tu, yang mengatakan ada satu makcik ni, dia katil dia paling hujung, berdekatan dengan pintu bilik air dan juga tingkap lah. So dia dapat aduan yang orang semua kalau nak tidur, lagi-lagi pesakit yang berada di sebelah makcik ni, dia akan tutup dia punya tirai sebab dia tak boleh nak tidur. Sebab dia cakap dengan Ainul ni, yang makcik ni akan duduk bersila di atas katil dia setiap malam sepanjang dia berada di hospital. Dia akan seolah-olah tersengih ataupun ketawa kecil. Aku tak dapat bayangkan lah macam mana. Contoh macam ni, sebagai contoh macam ni kelakar pula aku buat. Dia macam tu lah. Jadi nurse-nurse dekat situ macam ambil ataupun beri perhatian lah atas aduan tu kan. Jadi diorang akan setiap malam diorang akan ronda, dia akan tengok. Tapi memang kebanyakan nurse kat situ yang jaga pun, sebab dia betul-betul section dia di tengah-tengah. Jadi dia dekat dengan meja nurse ni. Jadi nurse ni memang dia cakap memang makciknya akan terduduk kan. Lepas tu dia akan tergelak sendiri. Kadang-kadang dia menangis. So, tapi waktu siang makciknya okey je. Dia just macam normal je kan. Tapi bila malam tu dia akan jadi macam tu. So nak dijadikan cerita, Ainul pada hari tu dia ditugaskan untuk shift malam, jaga di ward tu lah. Jadi pada waktu tu dia ronda apa semua dan dia tengok pesakit-pesakit ni ada yang dah tidur kan, ada yang tengah membaca buku. Sebab di setiap session dia akan tutup lampu. Ini Ainul cakap dia akan tutup lampu di setiap section tu dan hanya lampu koridor sahaja yang dibuka. Di on kan lah. Jadi bila Ainul ni lalu, dia tengok pada setiap pesakit dan dia perasan makcik ni tengah bersila macam mana yang pesakit-pesakit lain ni cakap dan nurse-nurse yang jaga di ward tu cakap. Dia akan duduk bersila dan dia akan tergelak sendiri kan. Tapi Ainul ni macam aku cakap tadi, dia seorang jururawat lama ataupun nurse yang paling senior dekat situ. Jadi dia tak, orang kata agak ada berani sikit lah. Jadi dia pun beranikan diri untuk pergi tengok apa yang berada di depan katil makcik ni. Aku gelar dia Makcik Wati lah. Bukan nama sebenar, ini aku yang letak. So Makcik Wati ni dia akan tengok dekat depan katil Makcik Wati ni ada orang ke. So dia pun tengok tak ada. Dan dia tegur Makcik Wati ni. Dia kata, Cik okey ke? Cik ketawa kenapa Dia kata ni. Lepas tu makcik ni jawab apa tau dia? Hey, kau jangan kacau aku. Pergi main tempat lain. Lepas tu dia gelak balik. So kat situ sekuat mana pun iman kita akan takut lah. Apa sebab makcik ni berkelakuan begitu ganjil kan. Jadi Ainul ni pun tak apalah, just endahkan je, biarlah asalkan makcik ni tak mengganggu ataupun membahayakan pesakit lain. So pada dia biarlah dia nak buat apa pun kan. So pada waktu tu ada nurse yang tengah meronda, ada nurse yang tengah buat kerja, mungkin di bilik-bilik lain. Jadi Ainul ni dia duduk di meja nurse yang jaga di tengah-tengah ni. Dia tengah buat kerja dia. Jadi dia waktu dia tengah menulis, dia key in something, kerja-kerja dia. Anak mata dia tak nampak makcik ni. Sebab makcik ni dia dah di sebalik tirai. Sebab macam aku cakap tadi, pesakit yang berada di sebelah Makcik Wati ni akan tutup tirai dia. Tapi tutup separuh je. Tutup supaya tak nampak Makcik Wati ni. Sebab kita yang dengar ni pun seram lagi, dia yang terpaksa duduk sebelah makcik ni. Jadi waktu dia tengah buat kerja dia ni, tengah menaip dan sebagainya, dekat anak mata dia ni, dia nampak tau katil yang paling hujung berdepan dengan Makcik Wati. Di mana depan Makcik Wati ni ada dua katil kosong macam aku cakap tadi. Dua sebelah sini saja, yang dekat dengan koridor ni je ada orang, yang dua sana tak ada orang. So dia cakap dia tengah menaip tu, dia tengah menulis dan sebagainya. Dia nampak pada anak mata dia nampak macam ada benda yang sedang menyangkung di atas katil tu, menghala ataupun menghadap Makcik Wati tadi. Tapi bila dia pandang, tak ada. Dia tengok, tak ada.
Dan dia bangun, dia cuba beranikan diri untuk pergi ke katil tu, memang tak ada orang. Dan tiba-tiba makcik Wati cakap, Jangan kacau aku lah. Pergi sana. Pergi sana. dia cakap macam tu. Dia macam marah tau. Seolah-olah macam Ainul ni mengganggu makcik Wati. So dia pun kembali duduk di meja dia. Dia pun masa tu dia dah ada rasa macam pelik kan. Kenapa ni kan? Okey, tak apalah. Dia pun buat kerja dia lagi. Okey, pada waktu ni, waktu dia tengah menulis ni, anak mata dia masih lagi terperasan. Tapi waktu tu dia terberhenti tau buat kerja dia tu. Sebab daripada anak mata dia ni, dia nampak yang benda yang menyangkung tadi dah menghadap dia. Seolah-olah tengah tengok dia pula. Belum tu dia tengok makcik tu. Dia nampak macam mungkin benda tu macam daripada tepi kan. Ini macam benda tu menghala ke dia. Dia pandang lagi, tak ada. Katil tu still kosong. So dia bacalah ayat-ayat apa yang dia tahu. Dan kemudian dia cuba untuk menenangkan diri dia untuk pergi ke tandas. Dan kemudian dan kemudian basuh muka dan sebagainya. Dia pun minta ada satu sahabat ataupun partner dia untuk gantikan dia di meja tu. Tapi muka Ainul ni pada waktu tu dah macam lain lah. Sebab yelah, dia dah macam 2 kali kan dia terperasan. Tapi yang kali kedua tu yang dia membuatkan dia rasa takut tu sebab benda tu dah menghadap dia. Jadi dia pun pergi ke tandas, cuci muka dan sebagainya. Okey, pada waktu dia menggunakan tandas ni, dia tengah basuh muka dan sebagainya, dia perasan di belakang dia ni, biasalah di hospital ataupun mana-mana tempat pun akan ada sinki ke 2-3 dan kemudian akan ada pintu-pintu bilik air di belakang kan. Lebih kurang ada, mungkin ada 4, ada 5, mungkin aku tak tahu sebab dia tak tulis pun. Cuma dia kata di salah sebuah pintu ni ada macam tertutup tau, lepas tu tertutup and then terbuka. Tapi dia tak nampak dekat dalam bilik air tu sebab bilik air tu dah ke sebelah sini. Maknanya jauh sikit lah daripada dia. Kalau betul-betul belakang dia mungkin dia perasan. Jadi dia tak berani nak tengok, dia cakap. So dia teruskan dia basuh muka semua. Okey, kali ni waktu dia tengah basuh muka, dia tunduk kan. Dia tunduk ke bawah. Dia angkat kepala dia, pandang ke cermin. Dia nampak macam kepala ke, sebab dia tulis dekat dalam email tu kepala lah, macam kepala, rambutnya menghurai ke bawah, tapi kepala tu di atas pintu bilik air tu. Maknanya mungkin kepala dia tergantung di situ. Wah, Akbar. Sorry. Mungkin kepala dia yang ada dekat atas pintu bilik air tu, dan kemudian rambutnya menjurai ke bawah kan. Jadi tak nampaklah badan, nampak kepala. Tunggu apa lagi kan. Ainul ni pun keluar daripada bilik air tu cepat. Dia bagi tahu kawan-kawan dia yang apa yang dia nampak. Tapi kawan-kawan dia pun takut-takut pun dia kena juga bagi, sebab tugas Ainul ni tak habis lagi kan. Jadi nak tak nak dia memang kena ada dekat ward tu jugalah. Dan apabila kawan dia nak pergi meronda, dia akan stay di meja, tapi dia akan minta ataupun dia akan cari satu lagi partner dia yang akan duduk dengan dia. Dia tak akan duduk seorang lah, sebab dia dah ada perasaan takut tu. Dan dia cakap benda ni berlarutan, gangguan ni berlarutan sampailah makcik ni discharge daripada hospital tu. So apa pendapat korang? Adakah benda yang memang ada di hospital juga, ataupun Makcik Wati ni, Makcik Wati ni ada bawa sesuatu ke, ada pendamping ke? Korang tinggalkan pendapat korang dekat ruang komen. Dekat sini aku nak ucap juga terima kasih kepada semua nurse-nurse ke, jururawat, doktor yang menjaga kebajikan pesakit-pesakit yang berada di hospital. Tak kira lah hospital kerajaan ke swasta ke, ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab kerja nurse ni bukan senang. Ada pengorbanan waktu kerja dia, on call ke apa ke. So salute.
So guys, itu saja cerita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat korang, mana lagi seram? Kisah yang pertama ke kisah yang kedua? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. So guys, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan cerita-cerita yang aku sampaikan dekat korang, aku hargai sangat. Kalau korang dapat bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas daripada apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. So guys, kita jumpa di video yang akan datang. Aku doakan dan aku berharap korang semua dalam keadaan sihat selalu, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum. Bye.